Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Baik, kita pada ayat ayat mana? Tak ini tak. Kita ayat mana? Mana empat? Berarti 87. Okay. So kita baca daripada 86 insya-Allah. Mana? Okey. Jom kita baca daripada daripada 86 ya. 87 Ustaz. Ha? Tak apa, kita baca daripada 8. Kita baca daripada 86. Nanti kita tengok ayat 87 ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasiyatu jahim inna hadha lahuwal haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Baik, alhamdulillah, sekali lagi kita mukadimah saya adalah ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Masjid Al-Khairiyah di atas seluruh kebaikan, memberikan keselesaan kepada kita sebagai jamaah untuk dapat beriktikaf bersama-sama dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita harap kita dapat memenuhi erti iktikaf itu ya. Sebab kalau saya nak buat dalam bentuk kefahaman, kalau kita nak menjadi lebih baik ya, kalaulah apabila kita nak jadi lebih baik, maka kena ada dua ruh ya, saya ulang balik ya, kena ada dua ruh. Ruh yang pertama adalah ruh hijrah. Kena ada ruh itu ya, kena ada ruh hijrah. Ruh hijrah adalah nak jadi lebih baik, nak jadi lebih baik ya. Tidak boleh berhenti atas mana kita rasa kita baik sekarang. Ruh itu mesti ada, dan kita kena azam pada Allah setiap hari yang baru lebih baik daripada hari semalam ya. Saya tentu pernah membaca kepada kita tentang apa kata Syekh Ibrahim Al-Hadbi tentang Imam Ahmad bin Hanbal sebagai contoh. Kata Ibrahim Al-Hadbi, laqad sahibtu Ahmad bin Hanbal 20 sanatan sayfan wa shita'an laylan wa nahara harran wa bardan fama laqituhu fi yawmin illa wa huwa zaidun alaihi bil ams. Aku telah bersahabat baik dengan Ahmad ibn Hanbal selama 20 tahun. Setara mana? Saifan wa syita,
Tak kira musim panas, tak kira musim sejuk, tak kira siang, tak kira malam, tak kira senang, tak kira susah. Aku duduk dengan dia selama 20 tahun. Dan aku tidak pernah menjumpai dia pada satu hari, melainkan dia lebih baik berbanding hari semalamnya. Fama laqitu fi yawmin illa wa huwa zaidun alaihi bil ams. Jadi nak ceritanya maknanya itulah semangat roh hijrah. Dan roh ini kena ada pada kita. Roh ni kena ada, ya. Roh yang tak rasa bahawa dah cukup baik dah. Roh yang tak rasa bahawa sudah-sudah lah, ya, cukup okey dah kan. Apa lagi? Baik, kita akan nak jadi baik lagi, ya. Sama ada baik itu dalam semua daerah diri kita lah. Baik dari sudut amal, baik dari sudut hati, baik dari sudut perhubungan, ya. Dia tak boleh sama, kita kena jadi lebih baik. Baik, alhamdulillah. Itu yang pertama kan. Kalau kita nak menuju kepada Allah dalam keadaan melalui jalan Allah, kena ada roh hijrah. Dan roh yang kedua ialah uzlah. Roh yang kedua adalah uzlah, ya. Kita dah sentuh masa kita baca surah Kahfi dulu, dalam tafsir surah Kahfi, ya. Wa idza tazaltum fa'u ila al-kahfi yashub lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila mereka itu bermuslah, jadi itu bukan cerita, tetapi sebenarnya dalam tu ada perintah, ya, perintah. Apa perintahnya? Maka kalau kita nak menuju jalan Allah, bukan sekadar hanya aku nak ada roh hijrah, tetapi mesti ada tahu bagaimana menguzlahkan diri. Dan i'tikaf adalah salah satu manifestasi daripada uzlah itu. Jadi sebab tu kalau kita setiap hari ada 5 kali pergi ke masjid, maknanya setiap kali ada 1 hari 5 kali proses kita melakukan uzlah, ya. Sebab i'tikaf dan uzlah benda yang sama, ya. Roh dia, konsep dia, idea dia, bahkan hasilnya akan jadi sama. Jadi kita memang hijrah ni kan, kalau kita tengok dari segi graf, dia akan jadi macam ni lah, makin baik, makin baik, makin baik kan. Tetapi uzlah adalah kita pause dan kita pause, kita ya. Hari ni kita tak ada pause, kita terus, so kita tak gunakan yang kedua. Jadikan dia rutin, ya. Seperti kita hijrah adalah rutin, maka pause dan go and pause and go adalah merupakan rutin yang kita kena buat. Jadi sebab itulah sepatutnya proses itu berlaku pada kita. Kerana apa? Sebab uzlah dan i'tikaf mesti ada 2 benda kan. Saya dah sebut, saya ulang lagi, ya. Uzlah atau i'tikaf mesti ada 2 benda. Yang pertama apa dia? Pengosongan, takhalliyan, disconnect, disassociate kita dengan dunia. Jadi ketika kita masuk beruzlah, kita masuk i'tikaf, kita disassociate dengan dunia, kita disconnect dengan dunia. Jangan peduli apa pun. Kita mungkin ada masalah, kita mungkin ada bebanan, kita rasa, ya, masalah manusia. Saya bagi ni, ya, masalah manusia, sumber dia 4, ya. Yang pertama adalah tanggungjawab kita. Itu yang mendatangkan masalah kepada kita, ya. Saya tak tanya cikgu banyak tanggungjawab kan, anak murid dia gamai, nampaklah itulah yang jadi masalahnya kan. Kalau tak ada tanggungjawab, relax, ya. Yang menjadi masalah manusia ialah tanggungjawab dia, ya. Kita ada suami, kan? Itu masalah itu. Dan jangan pula banding buat tak peduli kat suami, saya tak nak suami kita, ya. Begitu juga kita isteri, itulah tanggungjawab dan itulah kita punya masalah dia datang.
Masalah datang daripada tanggungjawab. Ya. Masalah datang daripada amanah. Ya, apa amanah yang kita pikul. Kemudian masalah datang daripada ujian yang datang. Ujian yang datang, sakit, Kak Noli, Kak Noli kita doa sihat segera ya Allah, ya. Syifaan ajilan, syifaan la yabadu saqaman ba'da abadan, abadan. Kan? Jadi ujian, ya, orang kata, orang tak suka, apa lagi? Macam-macam lah. Ujian itu adalah masalah bagi manusia, kan? Kemudian apa lagi? Antara masalah yang manusia tak perasan adalah harapan kita sendiri akan memberi masalah kepada kita. Ekspektasi kita terhadap dunia ini. Kita expect kalau kita buat macam ni, isteri kita hargai, dia tak hargai. Kita expect buat macam ni, suami kita hargai, dia tak hargai. Harapan kita selalu makan kita. Ekspektasi kita terhadap anak kita, kita tengok anak kita dia jadi macam ni nanti, tapi tak macam tu. Anak orang je, anak kita tak. Kadang anak orang tu baik, bukan main kan. Tapi anak kita yang Allah tak macam. Kenapa? Sebab ekspektasi manusia, ya. Jadi banyak. Masya Allah, Tuan Haji Wan, Masya Allah. Itu Allah ya, terus Masya Allah. Tuan Haji, semoga terus, amin, tolong aminkan. Masya Allah, Tuan Haji, afiatan, ya, afiat sentiasa, Masya Allah. Sihat, afiat. Ya, of course kita tak boleh nak lawan umur kita ni. Umur kita makin akan berumur, tak boleh lawan. Tetapi ya Allah beri nasihat, ya, sihat tersebut boleh dapat. Umur kita makin meningkat, kita tak boleh nak lawan. Ya Allah, jangan ya Allah, mudahkan aku ya Allah. Tak, kita akan lebih berumur kan setiap hari. Baik, sorry, kat mana tadi? Harapan kita. Itulah yang memberikan masalah kepada kita. Kita expect orang kita buat jadi orang macam ni, tapi expect lain ya. Jadi banyak daripada kita dibaham oleh ekspektasi dia sendiri. Jadi sebab itu, oleh kerana itulah dunia, maka kita kena ada time yang bagus untuk kita itu disassociate dengan dunia. Kita kena ada masa. Dunia ni dia tak boleh sepanjang masa, ya. Dia tak boleh sepanjang masa. Dia kena ada masa yang kita lepaskan sekejap dan kita balance. Sebab itulah kita duduk dalam majlis ini, iktikaf sebenarnya sedang membetulkan proses tersebut. Kita datang ke masjid, kita putuskan sebentar urusan dengan dunia, kaitan kita dengan dunia. Tapi ya, sebab kita kan kepala kita masih lagi, masih lagi. Sebab dunia ini seronoknya atau sakitnya semuanya sakit. Kata Sayyidina Usman, dunia ni cerita macam best lah dapat ni. Walaupun nampak macam best, tapi dia akan beri sakit dalam hati, ya. Jadi kerana itu kita cuba untuk lupakan sekejap masalah dengan anak, masalah dengan suami, masalah dengan keuangan, masalah dengan kesihatan, masalah apa pun kita takhalikan. Barulah uzlah berlaku, memasukkan apa yang kita nak masuk. Apa yang kita nak masuk? Apa yang kita nak masukkan dalam hati yang kosong ni? Ialah zikrullah. Ada benda lain. Ni Tuan Haji ni pun saya lama tak jumpa Tuan Haji. Sibuk sangat ya, Masya Allah. Semoga sihat, afiat sentiasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Sebab orang lelaki kalau main pun nak cap seorang pun kan. Kalau muslimah ni mungkin lah saya cap ke tempat je, ya. Yang duduk sana, yang duduk sini, yang duduk sini, insyaAllah. Jadi kalau tak ada tu saya perasan juga lah kan. Tapi kalau lelaki senang sangat lah, Masya Allah. Cikgu keutamannya, Masya Allah ya. Sebab dia datang pakai kemas, kita pakai baju biasa, dia pakai baju official, ya. Fight macam biasa lah. Dia budak muda dia tu lah cara-cara dia. Baik. Jadi, apa tadi? Masukkan zikrullah. Cuma saya suka, saya macam terperasan bila kita kata
sebab yang sebut zikrullah ini adalah Nabi, ya. Idza marartum bi riyadil jannati fartamu qulna ya Rasulullah ma riyadul jannati qala ila dzikr. Ya, Nabi sebut kamu nampak maka masuk majlis itu adalah majlis zikir. Jadi semua orang bila datang dalam majlis ni dia macam confused. Aku ni kena zikir. Maka dia pun masuk gitu. Sebab takut nanti tak jadi zikir. Baik, apakah zikir? Ini saya ulang pun. Apakah zikir kita sekarang? Belajar tu masih idea. Bagi kecil lagi. Itu lagi besar. Daripada bentuk ilmu tu lagi besar. Kecilkan sikit bagi kita nampak. Itulah zikir aku sekarang. Dengar kita itulah zikir. Fokus, itulah zikir. Faham, itulah buah zikir. Jadi tak ada confuse. Semua orang macam, sebab kadang-kadang bila kita tak dengar. Dan bila kita tak dengar, kita telah tak zikir. Dan bila tak zikir, kita tak dapat buah zikir. Faham? Sebab faham itulah yang kita nak. Sebab dalam faham ada benda paling berharga. Namanya apa? Namanya apa? Semua dah dekat dah tu. Namanya apa? Kau nak ke knowledge pula namanya adalah hidayah. Ialah sebab di atas ilmu, di atas knowledge itulah Allah titipkan hidayah. Jadi sebab tu kita minta pada Allah pada solat tadi tu, hidayahkan aku, hidayahkan aku. Sekarang Allah bagi. Tetapi kita kena zikir. Maknanya kena dengar. Husnul Isra, mendengar dengan betul. Dan bila ada soalan, bila kita tak faham, husnul soal, kita tanya dengan betul. Ya, kita tanya yang elok. Jadi itu semua adalah zikir kita sekarang. Jadi jangan confuse. Jangan confuse. Ya, sebab saya memang wajib ada itu memang Masya Allah tu. Tak boleh tengok sedar Allah. Okay. Jadi kalau dah biasa itu tak masalah. Kalau dah biasa kita memang multitasking sambil boleh dengar tak apa. Tapi kalau sekiranya antara dua itu, mendengar itu zikir kita sekarang. Sebab zikir bukan mesti ya, sebab perbuatan kita itu zikir. Sebab zikir itu payung dia sangat besar. Apa saja benda yang bila dia buat kerana Allah, bersama Allah, itu zikir. Walaupun tak sebut. Lepas tu Nabi kata ilaquz zikr. Ya, kita tak sebut Allah, tetapi ilaquz zikir. Baik. Jadi harapan kita, saya sebut ni bukan untuk semua yang ada di sini, tapi untuk diri saya sendiri. Sebab kita selalu i'tikaf, tetapi kita tak dapat rasa kesan i'tikaf. Kenapa? Sebab rupanya yang pertama kita tak buat pun takhalli. Kita masih lagi hari ni pun kan? Ya Allah, ya. Semua perkembangan semasa dunia kita pun, ya. Ya, kita kena ambil peduli tentang dunia, tetapi ada masa kita kena berhenti sekejap dan nanti kita akan jadi lebih berkesan, ya. Kalau kita baca buku Stephen Covey pun, saya tak pakai nama dia, tapi pinjam sekejap je sebab dia, saya sebut tu bila tak bercanggah dengan apa yang ada pada kita. Dia kata manusia kalau nak jadi highly effective people, nak jadi orang yang berkesan, apa dia kena buat? Dia kena tahu bila berhenti untuk tajamkan mata gergaji dia. Sharpen the saw. Dia kena tahu bila nak berhenti. Sebab kita hari-hari macam gergaji, hari-hari menggergaji. Lama-lama jadi apa pada mata gergaji? Tumpul. Jadi kalau kita suruh lagi gergaji lagi, cayuk, gaji lagi kan, ya. Tetapi kita dapati bahawa tenaga makin banyak, tetapi hasil makin kurang. So apa yang kita kena buat? Tahu berhenti, tajam. Sebenarnya itulah yang ada dalam uzlah dan i'tikaf. Cuma dia cakap dalam bahasa modern, orang kata, oh, make sense, bagus. Certain habit, kena ada salah satu habit. Habit maknanya dah jadi sikap kita ialah tahu bila berhenti. Kita tak tahu, memang kita masuk dalam proses itu.
Bila proses tu datang dia ke rumah Allah, kita akan kosongkan, kita akan tajamkan. Setiap kali zikir, itulah yang mempertajamkan. Sebab tajam tu maksudnya adalah kita dapatkan balik kekuatan hati kita. Dan kekuatan hati takkan dapat, batu asasnya adalah Allah. Baik, jom kita sambung ya. Lama lah pula kan, tiba-tiba yang marah tu kan, bila nak habis surah Waqiah ni kan. Kita dah berjanji daripada awal lagi ya. Apa tu? Santai. Take your time kan. Adanya konsep dia lah santai-santai saja ya. Bukan nak cepat baca bagi habis, santai-santai saja. Tapi yang penting setiap kali kita duduk ada ilmu ya. Sebab angle ilmu tu pelbagai kan. Okey, baik. Boleh ke? Tak boleh kita habis cepat ya. Minggu depan kita berhabis surah Al-Mulk pula ya. Senang ya. Ya. Dalam Islam dia kata apa? Berfikir sejenak lebih baik daripada tafakkaru sa'atan. Ya, satu kata-kata yang sangat masyhur. Tafakkaru sa'atan khairun min saya tak dengar yang mana tadi. Berfikir satu saat, maksudnya berfikir ya. Sebab tu kita ada sebab zikir, fikir, itulah semua benda yang ada dalam hanya akan berlaku bila kita mampu kosongkan. Kalau kita tak kosongkan, kita tak akan mampu berfikir. Tafakkar. Ingat tak pada tafakkar apa dia? Ingat tak pada tafakkar? Sebab Tuan Haji sebut tadi berfikir. Sebenarnya daripada bahasa Arab bukan berfikir. Kita terjemahkan mungkin bagi faham. Tetapi dalam bahasa Arab tafakkaru. Apa dia tafakkaru? Berfikir dengan mendalam. Contemplate. Contemplate. Dia kata apa? English dia contemplate. Contemplate. Berfikir mendalam. Dia tak sama dengan berfikir. Sebab tu ya, contoh. Semua yang saya kasih, jom kita bertafakur sejenak. Jejak, cuba buat. Jom kita bertafakur sejenak. Apa buat? Apa bahasa badan? Diam. Kita diam dan takkan duduk. Sebab badan kita bila kita berfikir secara mendalam, dia akan bawa kita, dia akan jadi tunduk automatik. Jadi sebab tu, cuma lepas tu bertafakur kita automatik. Dia sebenarnya proses berfikir secara meta, mendalam, maka dia akan jadi meta. Okey, jom kita tengok kat mana sekarang tadi. Ayat 87 katanya ya. Ayat ini saya kena ulang balik kan, sebab lama sangat dia punya putus tu kan. Sambung balik tu nak bagi ingat balik. Baik, cerita kita ialah cerita tentang manusia, betul kan? Cerita tentang manusia. Bila manusia siapa? Kita lah. Maka dalam suratul Waqiah ya, dalam suratul Waqiah kita dapati bahawa manusia terbagi. Allah terus bagi tahu terus dia punya the end pengakhiran. Kalau tengok cerita Kerambi ditulis tamat, habis. So oleh kerana pengakhiran kita adalah tiada pengakhiran, betul kan? Oleh kerana pengakhiran kita tiada pengakhiran. Setuju dah? Ya, sebab pengakhiran kita kan hari akhirat, dan hari akhirat tidak ada pengakhiran.
Tetapi hari akhirat adalah pengakhiran kita. So, kat sini dia tamat dia. The end. Oh, keluar 6. Okay. So, suratul Waqiah menceritakan kepada kita tentang pengakhiran yang tidak ada pengakhiran. Maka kerana itu Allah ceritakan tentang 3 kelompok, kan? Saya kena recall balik lah. Sebab lama sangat kan, satu kelas ke satu kelas kadang-kadang ada, kadang tak ada. Jadi kalau tak ada tu minta maaf. Macam mana kan? Dunia urusan. Ya, cikgu lagi sibuk kan. Okey, tapi saya juga nak beritahu lah. Saya masuk jadual hari Rabu kat sini kan. InsyaAllah itulah komitmen saya. Kecuali ada sesuatu yang tak dapat dielakkan, maka saya tak dapat nak elakkan lah. Jadi sebab tu alhamdulillah masjid kita tak ada masalah. Sebab kalau saya tak ada pun kelas kita berjalan. Jadi yang penting kelas itu. Siapa yang duduk kat sini saya kira tak penting sangat pun. Sebab saya rasa dah kelas saya datang pun saya tengok Allah Akbar, ni semua penting. Saya tak penting. Jadi sebab tu kelas ini bagi ada setiap masa. Siap ada kan? Jadi insya-Allah satu pun tak boleh jadi. Cuma saya nak bagi tahu pihak saya sebab saya fikir juga sebab saya tak ambil banyak kelas sejujurnya. Sebab masalah tu lah. Sebab bila kita ada jemputan-jemputan yang kadang-kadang tak boleh nak tolak, ya. Jadi saya hanya pilih kalau kelas tetap 1, 2 yang itu tetap. Dan yang tetap. Yang lain tak tetap. Yang lain panggil datang, kan? Tapi sebab yang panggil tu memang banyaklah. Jadi tetapi saya nak bagi komitmen kepada tempat yang contohnya ada isi tak banyaklah. Tak banyak. 2 yang cara tetap. 2 je, satu masjid negeri, satu masjid akhiriyah. Masjid tak tetap. Baik. Jadi saya cubalah, cuma walau bagaimanapun semua yang dikasih sekalian, ada juga yang tak dapat, kan? Sampai kadang-kadang saya terfikir juga, ya ada tetap ni sebenarnya. Jadi biasa jadi datang sekali je kat sini kan. Jadi tak ada masalah kan. Kan? Jadi tak ada isu yang saya tak ada ke. Jadi kadang-kadang bila tak datang tu rasa bersalah walaupun buat program tempat lain, kan? Jadi tapi nak buat macam mana? Itulah keadaan dia, ya. Saya kena sebut sebab saya terasa macam ya tak baik pula saya kan. Sebab mungkin ada itu komitmen lah kita, komitmen kita kan. Jadi itu yang kadang-kadang pulang balik. Sebab takut kalau saya ada yang baru datang mungkin kita apa ni, minggu depan left group, ya. Lepas tu datang dalam group minggu depan saya pula tak ada. Tak ada 2 minggu kan, saya pergi ke umrah insyaAllah. Jadi doalah, ya. Jadi kita ni macam itulah nak buat macam mana. Orang kata itulah kita punya constraint kita bekerja dalam constraint itulah insyaAllah. Okey, boleh ke? Terima kasih. So maknanya the end kepada satu yang endless, satu the end untuk satu yang tidak ada pengakhiran, ya, ialah akhirat. So akhirat manusia terbagi kepada 3, ya, 3. Cuma dia punya sebab Allah kata wa kuntum azwajan salasa, 1, 2, 3, salasa 3. Tetapi hakikatnya sebenarnya bila kita Allah menerangkan 3 itu sebenarnya 2. 3 itu sebenarnya 2, ya. 3 wa kuntum azwajan salasa, tetapi mereka adalah 2 kan? Ya. Baik. 2-nya adalah ashabul yamin wa ashabul shimal. Ya, jadi 2 je.
Maknanya sebab kita pun ada yamin, ada shimal, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Maka manusia hari akhirat akan ada ashabul yamin wa ashabul shimal. Baik. Ini bukan menunjuk tentang nisbah. Oh, inilah yang ramai masuk syurga. Bukan nisbah. Ini bukan nisbah, tetapi ini pecahan sahaja. Pecahan. Kita dapati bahawa ini lebih ramai daripada ini. Okay. Ini lebih ramai daripada ini. So maknanya ini adalah pecahan semata-mata. Pecahan semata-mata. Baik. Dalam ashabul yamin, ya, al-yamin, ya, asy-shimal. Baik. Ini adalah golongan, okey. Dalam sebab ayat yang sama, penerangan yang sama Allah terangkan dalam beberapa surah yang lain. Baik. Yang ini golongan yang ini disebut golongan ni shimalah, shimal ni shimal, shimal asy-shimal. Ya. Dalam ayat ini shimal adalah shimal, satu kelompok saja. Yang kita nak masuk dua kelompok ni. Ni apa dia dipanggil? Golongan muqarrabin. Masya-Allah. Jadi disebut golongan abrar. Golongan abrar. Baik. Antara dua ni mana lebih tinggi? Muqarrabin lebih tinggi. As-sabiqun ulaika al-muqarrabun. As-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Jadi Allah sebenarnya menjadikan golongan ini golongan benchmark. Orang yang kita kena contoh. Orang yang kita kena contoh adalah golongan muqarrabin. Golongan muqarrabin ni siapa? Rasul. Siddiqin. Baik, tiga kelompok. Golongan ini Allah cerita dalam suratul Nisa. Kita cerita dalam suratul Waqiah bahawa ini adalah tiga kelompok. Maaf ya, kalau kita ulang penat kan? Kegenang telinga kita pun macam. Baik, apa ni? Nabiyyin. First adalah Nabi. Yin maknanya nabi-nabi. Kalau nabiyyun, nabi seorang. Tapi nabiyyin, nabi-nabi. Kemudian Siddiqin. Yang kemudian ada. Jadi kalau ini dalam konteks nabi sebab kalau nabi, siddiq, syuhada, ini adalah Nabi SAW. Ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Abdullah ibni Abi Qahafah Uthman bin Amir bin Amri bin Zayd bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraishi At-Taymi. Nama dalam surat Al-Baqarah. Nama nanti saya cek. Syuhada refer kepada Sayyidina Umar ibn Khattab ibni Naufal ibni Abdul Uzza ibni Riyah ibni Abdullah ibni Qurtib ibni Razah ibni Adi. Sayyidina Umar. Baik. Ustaz, ya. Adakah ini Siddiqin dan syuhada ini merujuk pada sifat atau merujuk pada individu? Sifat. Kalau Sayyidina Abu Bakar salah seorang lah maksudnya. Ya. Sebab mereka tak akan nama Nabi-Nabi kan. Sebab Nabi memang Nabi-Nabi lah. Ini ranking yang paling tinggi dalam golongan muqarrabin adalah Nabiyyin. Adapun sifat yang lebih menonjol pada degree yang lebih tinggi, saya nak buat kat sini. Walaupun dia juga memiliki sifat syuhada. Secara overall dalam banyak ayat Allah, semua kelompok ini disebut kelompok Salihin. Walaupun sebenarnya abrar adalah lebih spesifik golongan yang disebut ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. So ini adalah salihin. Tetapi
bila nak merujuk kepada memang kelompok baik tanpa dipecahkan ikut dia punya degree, maka semua kelompok ini adalah salihin. Semua kelompok itu kelompok salihin. Dan kita tidak ada pilihan mesti dalam kelompok ini. Sebab ini saja yang selamat dari akhirat. Kalau kita muhasabah Nabi memang taklah. Kalau dia mengaku Nabi sah-sah dekat sini, kan? Anak ni Nabi lah, tengok cara-caranya kan. Kan? Bangun, tidur, pejam mata, banyak dapat nubuat, ya? Vision, ya, dapat wahyu-wahyu, bisikan-bisikan. Kalau dia rasa dia kat sini, memang sah dia kat sini. Janganlah ada confuse, janganlah tanya Ustaz, saya ni makam Nabi mana? Dah ada dia memang kat sini dah, sesat dah. Baik, kemudian siddiqin, syuhada, salih. Saya sebut tadi minimalnya adalah salih. Walaupun dalam Quran Allah menyebut mereka ini secara umum adalah golongan salihin, golongan salihin. Baik, dan kemudian dalam ayat Quran kita akan jumpa kadang-kadang Allah gunakan kalimah abrar, Allah gunakan salih, Allah gunakan muhsinin, kan? Allah gunakan golongan muhsinin. Sebab Nabi golongan atas ni dengan yang bawah ni Islam sama sahaja. Bila sebut Islam sama sahaja, Islam tu apa dia? Bila sebut Islam apa dia? 3 pecahan. Bila sebut Islam, seseorang yang mendakwa Islam, seorang yang mengklaim Islam mesti memenuhi 3. Yang pertama adalah akidah Islamiah. Akidah. Yang kedua adalah syariah Islamiah. Yang ketiga akhlak Islamiah, ya, atau lebih tepat bahasa ihsan. Baik, 2 kelompok ini yang kita dah pecahkan. Oh, inilah dia. Kelompok muqarrabin itu ialah nabiyin, siddiqin, syuhada. Dan golongan salihin adalah golongan abrar. Itu pecahan dia. Namun kesemuanya ni secara umum, secara general mereka adalah orang soleh. Namun 2 kelompok ini mereka akan mengamalkan ini secara sama. Akidah orang-orang abrar dan nabi-nabi sama ke tak? Sama. Akidah Allah itu esa, sama. Allah itu apa sifatnya? Sifat kamalan yang kita belajar sama dia aja, ya. Sama dia aja. Oh, my Ustaz, ya Allah. Patutlah nampak pengetahuan tu lain punya dia. Puan Jiwan main dia orang. Jadi akidah. Bahkan akidah di antara manusia dan malaikat sama. Akidah antara manusia dan malaikat pun sama. Kita percaya pada Allah yang esa, malaikat percaya Allah 2 ke? Esa juga. Sebab akidah ni sama pada semua, ya, pada semua. Baik, Allah itu bersifat qadim. Semua malaikat percaya, semua orang beriman percaya, semua nabi percaya, siddiqin percaya, syuhada percaya, muqarrabin. Tak ada yang di kalangan kata tak, Allah tu ada permulaan. Bahaya kan? Saya dengar orang kata Allah tu ada permulaan. Sebabnya kita baca dalam Asma'ul Husna tadi, Al-Awwalu. Masya Allah. Maknanya dikata awal tu maknanya ada permulaan. Itulah bahaya bila kita menterjemahkan nama Allah, sifat Allah tidak berdasarkan kepada akidah yang sahihah. Boleh kata sifat qadim tak ada bagi Allah dan kemudian Allah itu ada awal. Sebab nama Allah Al-Awwalu. Sedangkan apa maksud Awwalu di situ? Tidak ada permulaan. Awal yang bermaksud tidak ada permulaan. Sebab kalau kita kata awal itu bermaksud ada permulaan, dan nama Allah yang lain adalah sifat Allah yang lain adalah Al-Akhir, maknanya sampai satu masa Allah tak ada. Boleh terima tak?
Boleh terima tak? Kerana Allah itu awal, so tak ada permulaan. So yang akhir, maknanya paling akhir. Dah habis semua orang, akhir. Kan bahaya. Jadi sebab itu akidah sama. Problemnya bila tak belajar akidah yang ada dalam prinsip kita, jadi susah. Ya. Jumpa ayat Quran kadang-kadang jadi susah, jadi rosak dengan, jadi sesat dengan ayat Quran. Baik. Syariah. Okey, kita dengan malaikat tak sama dah. Kita dengan malaikat tak sama dah. Ya. Malaikat tak perlu sembahyang subuh. Ya. Malaikat. Baik, syariah tak sama dah. Bahkan syariah ini bukan sekadar dengan malaikat, antara umat dengan umat pun tak sama. Umat Nabi Adam tak sama dengan umat kita. Nabi Adam jangan pakai syariat dia. Kita pakai Nabi Adam dia syariat. Apa dia? Syariat. Apa contoh syariat Nabi Adam yang kita boleh pakai? Akidah pakai. Nabi Adam kata Allah Esa, Allah itu qadim, Allah itu azali. Apa syariat Nabi Adam? Kahwin adik-beradik. Apa dia? Apa dia? Ya, penakahan tu tajuk besar. Apa dia? Kahwin adik-beradik. Boleh kahwin adik-beradik. Oh, ini syariat Nabi ni. Sebab kita tengok dalam Quran, kisah bagaimana nak kahwin adik-beradik, kita pun pakai. Berbeza dah? Baik. Namun kita akhir zaman tak ada beza. Syariat sama sahaja. Cuma apply-nya begini, pendapat ni, mazhab ni, itu bukan perbezaan pada syariat. Syariatnya tetap sama. Solat tetap wajib. Tak ada satu mazhab yang kata solat itu 4 waktu. Tak ada. Baik, so ni sama. Tapi ihsan, dua kelompok ni tak sama. Ihsan ni, dua kelompok ni tak sama. Kelompok abrar tak sama dengan muqarrabin. Kan? Kan? Macam tak setuju je kan. Baik. Saya nak nampak kan? Ini. Okey, satu kelompok ni. Namun semua ini akidah mereka sama, syariah mereka sama, ihsan tak sama. Menjadikan tak sama. Senang kan tadi tu kan? Saya ingatkan dah memang semua okey. Sebab bila okey tak payah tegang kan? Tak sama. Dia tak payah tegang. So bila ada soalan, tak sama di sudut mana? Tak sama dalam hadis Nabi. Nabi kata apa dia? Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau sembah Allah seakan-akan engkau lihat Allah. Ini level ini. Ni kelompok ini. Kelompok ini dia masuk dalam kelas, dia tak sama macam kita masuk kelas. Sebab dia nampak seperti nampak Allah ka'annaka. Bila dia solat duha, tak macam kita solat duha. Dia rasa bila dia takbir, dia nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu level ni, Masya Allah, kita boleh cerita, tetapi nak capai, kata Imam Al-Ghazali, man lam yazuq lam yadri. Orang dia tak sampai kecap, dia tak akan dapat rasa. Sampai kita ada tak pernah makan ada satu makanan nama dia lamante. Dia rasa manis, masam, dia ada campur air sikit. Tak ada satu makanan yang memang tak ada pun. Tetapi kita takkan dapat rasa, melainkan kita rasa. Kita takkan, sebab rasa tak boleh cerita. Tolong saya, pakar bahasa, terangkan rasa teh tarik. Terangkan dalam word. Teh tarik juga. Ni orang tak nak makan ni, orang tak pernah makan. Dia boleh terang dah. Dia boleh terang warna dia, dia terang gambaran dia, tetapi rasa dia tak boleh terang. Makanya cara nak menerangkan dia,
Bawa teh tarik letak atas ni, jangan letak air kosong saja. Dah nak gurau. Dah nak saya gurau je. Takkan letak teh tarik kat depan kan, minum kuih kat sini kan. Ajar bubuk kan jadi buka dia kan. Jadi air tu cover lah. Macam kalau ada pun dia ada skill ke apa, dia tak dapat apa kan. Baik. Jadi nak cerita apa dia? Maka kelompok ini dalam konteks ilmu, golongan atas ni disebut golongan apa? Ya, Farabi itu satu kelompok tentang degree, tetapi dalam ilmu mereka disebut kelompok apa? Musyahadah. So kelompok ini dari segi knowledge dan experience ihsan dia disebut musyahadah. Baik, kelompok bawah Muqarrabah. Bukan. Betul lah tu. Sikit lagi. Betul lah tu. Apa dia? Muraqabah. So, saya sebut beberapa terma ini sebab mungkin dalam kuliah kita akan terdengar musyahadah. Aku faham musyahadah adalah kelompok ini. Daripada kalimah ihsan yang disebut antaqulillah ka'annaka tara. Dan ini adalah kelompok muraqabah. So musyahadah maksudnya level pengabdian kepada Allah. Musyahadah seperti menyaksikan Allah, dan semua yang saya kasihi sekalian, kerana ini golongan orang awam. Orang awam banyak kat sini, ya. Orang awam banyak kat sini, sebab tu dia akan jadi sesat kalau dia cerita kat sini. Sebab tu dia cerita tentang zauqi, dia cerita tentang wajdan, dia cerita tentang sukran. Istilah-istilah yang disebut oleh mereka ini, yang orang bawah dia dengar, dia rasa bahawa dia dah sampai musyahadah. Lepas tu dia pun cerita bagaimana wajdan, bagaimana hati menjumpai Tuhan, bagaimana sukran, bagaimana mabuknya seseorang saat dia merasai lazatnya Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan mendengar nama Allah. Kita dapat ke? Tak jawab ke dapat. Di sini Ustaz tak perasan nama ni. Masya Allah. Sebab itu menjadi sesat ialah bila orang berada di sini tetapi dia perasan yang dia berada di sini. Itu sesat yang pertama. Yang dia perasan, dia baca tentang wali-wali, ya, dia puasa dia wali, ya, sebab dia tak Nabi tak boleh tadi kan. So sebab mereka itu ada, sebab itulah perkataan mereka bila kita nak memahami, jangan ditafsirkan ikut bahasa kita, sebab datang sesat yang kedua. Sesat yang kedua ialah orang duduk kat sini tetapi tak kadar diri dia menyesatkan orang ini. Itu yang berlaku. Apa ni, duk apa ni, sedangkan you kat mana? You kat sini, you awam. Saya suka contoh masa kita belajar tadika dulu, cikgu akan nak ajar. Cikgu nak ajar matematik susah, ya Allah. Sebab tak ada dalam experience hidup kita. Kita kena ambil teori itu dulu. Maka cikgu pun kata 2 tolak 1. Nak tenang ni, kita dulu faham tu, payah nak faham tu. Satu masa dulu, betul tak? Berapa kali, ya Allah, balik jawab salah. Warna merah. Berapa jawapannya? 1. Jadi cikgu nak bagi supaya faham, cikgu kena bawa 2 kan. Ni 2. Okey, nampak dah ni 1, 2. Nak bagi faham ni. Hari ni kita tu lah. Okey, kemudian orang curi 1. Tinggal berapa? Jangan sama tengok 1 tu. Itu curi tu ada lagi. Ada lagi kan? Mana ada tinggal 1 tu, ada lagi tu tak kat orang tu. Orang terang lagi macam mana cikgu fikir. Macam mana contoh lagi. Tapi nak bagi tahu 2 tolak 1 adalah 1. Tetapi mari pula budak soal lagi, Ustaz, kalau 1 tolak 2 sasa?
1 tolak 2. 2 tolak 1 tu pun jadi nak faham tadi. Cepat. Okey, cikgu suruh kat situ kan. Jadi tinggal berapa? 2. Ini kan 1. Tu lah poket cikgu. Lah. Nak faham mak ni. Sekarang ni tiba-tiba datang soalan lagi. Complicated lagi. Sebab cikgu tak tahu nak contoh apa dah. 1 tolak 2 berapa cikgu? Yang ni pun tadi cikgu nak faham. Lalu cikgu kata apa? Tak boleh. Berapa jawapannya? Tak boleh. Sebab takkan ada soalan keluar di hujung tahun. Jadi cikgu cakap tak boleh, tak boleh. Tetapi bila kita sampai ke form 1 mungkin, ataupun dah jawab apa pun, 5 lah contohnya, dia 6. Cikgu dah ajar tentang 1 tolak 1, 1 tolak 2 negatif 1. Baik, sekarang problemnya adalah orang awam ni ilmu dia. Sebab tu kita dengar react orang, dia ada ilmu dia. Tetapi tunggu dulu, orang tu bercakap dalam ilmu orang ini. You duduk kat sini dan ni masalah si Upin Ipin yang tak baik. Upin Ipin bagus, tapi Upin Ipin yang duduk di tadika, dia duduk marah profesor tempat dia jalan. Dia dengar cikgu mengajar 1 tolak 2 negatif 1. Sesat cikgu ni, sesat profesor. Itulah yang berlaku pada hari ini, ya? Dia menyalahkan orang sedangkan dia tak ada ilmu dia. Sebab Nabi dah sebut muraqabah kamu itu hanya sampai 1 tahap. Sebab itulah muraqabah adalah golongan solehin. Siapa perasan? Imam Nawawi buat satu kitab yang sangat terkenal, Riyadhus Salihin. Dia tak sebut Riyadhul Muqarrabin. Sebab Muqarrabin dia tak buat kitab, sebab dia lebih pandai lagi. Jangan kita pula nak ajar golongan Muqarrabin. Sebab itulah kalau kita buka dalam kitab Imam An-Nawawi, kita akan jumpa satu bab nama bab muraqabah. Bab muraqabah, tetapi kita tak akan jumpa bab musyahadah. Sebab tak payah, level dia waktu lain. Okey, sesat dengan sebab 2. Yang pertama, kita duduk sini, perasan kat sini menggunakan istilah orang ini. Itu sesat. Yang kedua adalah ilmu tak cukup, tetapi dia dengar perkataan orang ini disesatkan. Dan inilah yang kita belajar dalam kisah surah Isra. Kita belajar lagi, kan? Ke ada ustaz lain ajar? Masa saya tak ada? Tak lagi. Maksudnya kita belajar dalam surah apa? Tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa mewakili Nabi Musa kat sini, tetapi bila dia nak apply, yang dia kena apply ilmu itu adalah golongan orang awam. Maka bila orang tanya dia persoalan, orang tanya persoalan ini, maka sebab itu Nabi Musa kata aku paling pandai. Bukan sebab nak sombong. Sebab bila Nabi bercakap, macam Nabi cakap, bila nak sebut satu kemuliaan, Nabi kata wala fakhar, bukan nak menyombong. Bila Nabi Musa sebut, bukan dia nak sombong, nak bagi tahu supaya orang awam faham. Kalau kamu ada masalah, refer pada aku. Tetapi dia kerana perkataan tersebut, maka Allah tetap nak ajar kepada Nabi Musa. Seperti ketika Nabi Muhammad menyebut orang datang jumpa dia, ceritakan kepada kami tentang lelaki yang tertahan dalam gua. Ceritakan tentang seorang lelaki yang berjalan daripada timur ke barat. Nabi kata apa dia? Aku jawab esok. Ingat tak? Apa jadi? Sebulan tak turun wahyu. Dan Allah kata wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Insyaallah, insyaallah lah kita sebut insyaallah. Ya. Baik, kita dah cerita. Maaf saya recall balik ya. Insyaallah dia boleh jadi 2 bab. Satu bab akidah. Kita belajar tentang apa yang iradah Allah. Yang kedua bab zikir. Baik, Nabi punya problem kat sini ke kat sini? Maksud saya bukan problem. Faham saya? Dalam konteks tadi yang Allah tegur tadi, masalah apa yang berlaku di sini atau di sini tentang Nabi
tentang zikir saja, sebab tak sebut. Nabi faham bahawa semua berlaku adalah dalam takdir takluk Allah Subhanahu wa taala. Akidah Nabi pasti sebenar-benarnya, sesohih-sohihnya. Cuma di situ Nabi tak sebut saja insya-Allah. Inni fa'ilun dzalika ghadan insya-Allah. Ya, kita tak sebut aku nak buat hari esok. Jadi kita kata nak buat hari esok, tak ada insya-Allah. Baik. Kat mana tadi? Baik. Kat mana tadi? Ya, kat insya-Allah lah. Apa? Apa? Baik. So ilmu yang dipelajari. Okey, bila cuba bayangkan sekejap. Nabi Musa, gelaran dia apa? Kalimullah. Apa dia? Kalimullah. Orang yang bercakap dengan Allah. Maksudnya dia boleh munajat, bercakap dengan Allah. Ya. Baik. Tetapi perasan tak satu benda? Allah suruh Nabi Musa yang bercakap dengan dia buat apa? Belajar pada orang lain. Sepatutnya Musa, kamu ada masalah tanya aku. Kamu nak belajar, tanya pada aku, sebab engkau kalimullah. Tetapi sekarang Allah kata belajar dengan seorang lelaki yang saleh. Nampak ada? Maknanya dia kalimullah, tetapi Allah suruh dia belajar kepada seorang lelaki. So sebab bagi tahu satu ilmu pada kita, bukan kepada Nabi Musa. Sebab perasan dah, bila Nabi Musa belajar 3 je subjek dia. Subjek dia 3 saja. Apa subjek yang pertama? Apa dia? Pecahkan kapal. Itu subjek pertama. Subjek kedua, pancung seorang budak. Ada kata ambil batu, tak kepala. Yang ketiga ialah Naikkan tembok. Dia banyak sikit. Ialah kena minta derma dulu. Sebab bukan bangun saja, kena minta derma dulu. Sampai Nabi Musa ni kan Nabi, dia tak boleh minta derma. Tetapi Nabi Khidir ajak minta derma, minta makan, minta dilayan sebagai tetamu, ya. Tetapi reject, baru datang perbuatan, bangunkan, buat kerja. So maknanya Nabi Musa punya idea dia lah, kalau memang kita nak buat kerja daripada awal, tak payah minta ke orang, kan? Orang bila dia tak bekerja, minta pada orang, kan? Orang bila dia tak kerja pun minta pada orang tu, kan? Tapi sekarang kalau memang nak kerja, apa minta kat orang? Itu dia pelajaran dia. Itu pelajaran dia. Bukan tegak dia, sebab yang itu mencampur dua sekali. Sebab itulah Allah gambarkan dia jumpa kampung itu dan kemudian minta derma pada orang istaf, minta dia jadi tetamu, minta makan, istaf ahlaha, istaf minta maaf. Tetapi ilmu tu Nabi Musa apply dah. Nanti bila dia balik, tentulah tidak. Takkan Nabi Musa bertumpung bunuh orang, ambil kapal, pecah kapal. Dah. Menunjukkan bahawa ilmu itu subjeknya untuk satu kefahaman yang lain. Kefahamannya simple. Engkau diberi satu ilmu yang tak diberikan kepada orang lain. Orang lain diberi ilmu yang tak diberi kepada engkau. Itu je dia punya conclusion kepada perjalanan itu. Jadi sebab itu kita dalam ilmu pada hari ini, bila kita tahu satu benda dan kita tengok ulama, orang alim, ustaz lain, kita kena faham bahawa dia ada ilmu, tetapi bila duduk jadi pin-pin yang macam ni memang masalah. Dia rasa dia seorang je betul dan dia ada platform. Ialah platform orang bayar, kan, nanti dapat YouTube bayar apa segala macam, pedulikan segala benda ni. Yang penting kita dapat dibayar oleh YouTube. Berapa je? Right? Kalau YouTube yang bagus 1,000 orang viewers, subscribers berapa? Lebih kurang? Ya? 45,000. Ya? 45,000. Oh, 45,000 ya Allah. Bukan sudah sangat pun buat dalam setengah jam je. Lepas tu masuk
45,000 dapat. Nanti keluar lagi, ada 45,000 dapat. Kan? Jadi itu yang masalah dia hari ini. Baik. So ini kita kan akhirat. Tapi cerita ni ialah kelompok yang ada di akhirat nanti. Boleh nampak ke secara keseluruhan? Baik, Allah sebutkan tentang 3 kelompok ini. Namun ayat yang kita baca ni kat mana? Pada ni apa ni? Tamat. Cuba pakai jam dia kuat dia macam lain sikit. Boleh ingat insya-Allah? Baik. Ustaz, Ya. dengan yang dua tadi tu, siddiqin dengan syuhada tu kan. Adakah siddiqin tu kita kata saya bakar saja ke? Oh. Ada yang kedua syuhada. Bukan masuk golongan yang mati syahid atau mana? Baik. Terima kasih. Adakah siddiqin? Okey, jawapannya jelaslah sebab digunakan jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim sama dengan nabiyyin, jamak muzakkar salim. Jamak bermakna ramai. Ya, kalau dia kata ulaika minan nabiyyi wasiddiqin wasyuhad wasyahid. Tetapi ulama kata bila golongan siddiqin maka diwakili oleh contoh sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar. So apa yang karakter Sayyidina Abu Bakar? Bagaimana iman Sayyidina Abu Bakar? Sebab golongan iman ini, sebab tu Nabi sebut dalam hadis kan, seandainya iman Abu Bakar. Sebab nak beritahu golongan siddiqin. Contohnya Sayyidina Abu Bakar ditimbang. Nabi sebut apa? Seandainya ditimbang, ni tak ada kena mengenai pilihan raya. Jangan, insya-Allah kan. Buat terkejut. Ada pilihan raya lagi ke? Baik. Sekiranya dia lawuzina imanu Abi Bakrin, seandainya ni iman Abu Bakar wa iman al-ummah, dan iman ummah selain daripada Nabi. Sebab tu Nabi cakap supaya kita tak confuse. Selain daripada Nabi, maknanya Nabi ni hierarki dia paling tinggi lah, tak boleh dibandingkan dengan di bawah selain daripada Nabi. Maka sebab tu Nabi kata lawuzina iman Abi Bakrin wa imanul ummah ghairun Nabi, ataupun siwan Nabi, la rajaha iman Abi Bakrin, nescaya akan berat iman Abu Bakar. Seluruh ummah ni berhimpun selain tolak Nabi-Nabi, maknanya ini ranking selepas ranking kenabian. Ya. Jadi kelompok ini apa sifat, kalau kita nak belajar apa sifat, sebab Nabi mudah faham, sebab kelompok tu ramai sangat, maka kita tengok apa yang ada pada Sayyidina Abu Bakar. Sifat dia, kenapa Sayyidina Abu Bakar hebat sangat? Nabi kata ma waqara fi qalbihi, apa yang bergerak dalam hatinya. Jadi rupanya yang jadi berat tu ialah Sayyidina Abu Bakar adalah beratnya iman, kepercayaan dalam hati dia. Ya. Dan kan sifat mereka ni as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Sebab itulah Sayyidina Umar sentiasa nak berlumba dengan Sayyidina Abu Bakar, tetapi setiap kali aku tak boleh berlumba dengan dia terhadap kebaikan. Sebab bila dalam itu baik, maka dia akan keluarkan baiknya. Dan Sayyidina Abu Bakar pernah satu masa kan, Sayyidina Umar ni, sebab Nabi ada masa Nabi tanya waktu subuh pada sahabat, siapa hari ini yang telah solat sunat? Semualah kat tangan kan. Siapa yang telah berbuat baik pada ibu bapa? Angkat tangan. Nabi tanya. Dan Sayyidina Umar kata, tengok Sayyidina Abu Bakar, tidak ada satu yang Nabi tanya dia tak buat. Wanita kata belum lagi kan. Siapa yang dah sedekah pada hari ini? Nabi tanya lepas subuh. Bukan nak tanya bulan ni.
Siapa bulan ni dah tekah tak? Siapa yang pagi ini pada subuh itu? Maknanya sahabat Nabi dah bersedekah sebelum subuh. Kita setelah sedekah subuh tu hebat dah maknanya kan? Ini sebelum subuh. Maka cerita Sayyidina Umar, aku pergi sebab ada orang ni akan mencari. Belum kan as-sabiqun, mereka bukan tunggu siapa nak minta derma datang. Dia cari orang yang layak untuk ditolong. Ya. Jadi jadi Sayyidina Umar jumpalah seorang. Ada seorang satu kampung, ya, ada tua, ya, dia pun datang. Biasanya lepas subuh lah. Waktu duha, dia datang waktu duha. Dia datang. Dan mereka ini menawarkan diri untuk bekerja kat rumah. Ini benda-benda kecil yang berlaku dalam masyarakat zaman Nabi yang kadang-kadang kita tak perasan. Pergi, katalah lepas kita kan nak iktikaf lah. Dah, mereka fikir pergi rumah siapa ya, nak tolong, tengok mana orang susah, pergi bantu. Apa yang jadi bantu rumah tu? Cara-cara melengok tu macam ada Ustaz. Kami di Kompas memang begitu Ustaz. Payahlah saya nak cerita kalau macam ni kan. Kita habis tinggi macam naklah masuk pergi masjid kan. Dah, dia orang fikir siapa yang bahkan saya nak bakar tuan-tuan, ketika saya nak bakar ni, ketika satu kan orang Arab tu kan dia duduk dalam dia punya kabilah dia. Dan biasanya orang lelaki akan keluar dalam satu grup untuk berdagang. Yang tinggal orang tua ataupun orang perempuan dan anak-anak. Saya nak bakar bila keluar dia orang tu, maka dia akan pergi. Dan apa kerja orang lelaki yang patut dia buat. Ini biasa. Maknanya, nak kena beli barang, nak kena angkat itu. Saya nak akan buat. Ini adalah kehidupan para sahabat yang biasa. Ya? Sebab itulah bila saya nak Abu Bakar jadi amir, dilantik jadi khalifah, dan dia orang datang, Allah, tentulah kamu dah jadi khalifah kan? Tentulah kamu takkan datang lagi ke tempat kami ketika. Dah, saya nak kata aku akan datang. Aku akan datang pun. Maknanya sebab itu rutin dia selamanya. Baik, balik cerita tadi. Minta maaf macam melompat-lompatnya. Biasalah sekarang kan remote control ada kadang-kadang satu pun dua kan. Sebab dua tu nak dengar kan, dua nak tengok kan. Macam Fat tengok Liverpool lawan, betul lagi nak tengok Manchester, dua nak tengok. Jadi dia bukan dua control, dia remote. Baik. Jadi bila dia pergi, dia tahu kan, orang tu kata tak apa, dah kemas dah. Okey, dia tahu lelaki ni sebab dia memang tak boleh, tapi dia tengok rumah kemas, teratur, air dah siap, kalau masakan dah tersedia. Okey, dia akan datang selepas subuh. So lepas subuh je, zikir, cukup seperti yang Nabi ajar, terus keluar untuk bantu orang. Dia pergi rumah tadi, lah, elok dah. Dia datang semua dah elok. Orang kata tak apa, terima kasih dah hamba Allah dah buat kerja dah. Maka lepas subuh, boleh bayang tak lepas subuh? Jadi kalau macam tu dia kena datang waktu sahur. Waktu sahur maksudnya waktu sebelum subuh. Waktu sahur adalah sebab sahur ni waktu tu, bukan makan. Sahur adalah waktu kita, sahur je makan. Sahur adalah waktu. Zuhur adalah waktu, bukan solat. Baik. Dan pada masa itulah sebelum subuh ketika gelap, seorang yang sedang dengar bunyi lidi sering mengemas, kemudian dengar bunyi orang buat kerja tak? Sebelum subuh ada seorang yang dah kuat. Maka Sayyidina Umar dia tunggu dalam, bila keluar saja dia peluk, dia kata siapa engkau yang datang nak buat kerja, kau telah lebih dulu pada aku. Dan bila dia peluk, itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang Nabi kata imannya kalau ditimbang lebih berat. Sebab tu kita boleh cerita, tetapi kita tak ada. Sebab dalam mindset Sayyidina Abu Bakar, as-sabiqun buat baik ni kena lumba-lumba nak buat baik. Dan bila buat baik bukan nak kita buat juga, tapi asal buat kan, datang dah, tapi tengok itu tak sapu baiknya kan, macam tak berkemas kan, nampak cawan basuh tapi tak lap kan.
Contoh kan. Jadi kan beza kan? Beza. Jadi sebab itu Tuan Haji tanya soalan tadi kan, saya nak bakar. Jadi bukan represent saya nak bakar, tapi sifat dan sikap saya nak bakar. Saya Umar tengok sikap dia macam ni. Itulah kita nak belajar tentang kelompok syuhada. Jadi ulama dia permudahkan saja. Ya, adapun kelompok tu tentulah syuhada, sifat-sifat kriteria dia. Syuhada, ya, seorang yang sebenarnya, syuhada ni dia level tadi ialah mereka itu seakan-akan menyembah Allah. Menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Dan sebab itulah golongan syahid dinamakan syuhada. Sebab tu kebanyakan tengok ya, sekarang kita dah tengok. Kalau zaman dulu kita tak tengok orang mati syahid kan. Hari ni kita dah tengok orang mati syahid. Bagaimana muka dia? Ya, kebanyakan senyum yang tersangat manis. Kenapa? Sebab dia tengok apa kita tak tengok. Dia menyaksi apa yang kita tak saksi. Kita dah tengok dunia, tengok orang, ya. Dan dia bawa, dia reflekskan kita, dia refleks sebab manusia ni. Manusia kan kita ada 4 layer. Siapa kita? Kita ada 4 layer kan? 4 layer. Kita. Ini kita. So layer yang pertama, ni layer biasa, layer orang sebut zahir. Ya. Zahir. Batin. Betul kan? Manusia mesti ada zahir dan batin kan? Tengok bila nak ujung ni yang cara dia kan. Tak nak menjawab dah. Penat ke? Biasa kan? Kita ada zahir, kita ada batin, betul tak? Alhamdulillah. Zahir dan kita ada batin. Tetapi sebenarnya kita ada layer yang lebih lagi yang disebut sebagai zahirul zahir. Zahirul az-zahir. Zahirul zahir. Zahir az-zahir. Dan seseorang itu ada batin al-batinul batin. Ya, batinul batin. Ya, batin. Baik. Ini zahir ni zahir. Sudah? Baik. Batin sebenarnya batin adalah yang kat dalam perut kita punya hati kita, kan? Tetapi ada yang lebih dalam lagi daripada itu. Ya, sebab tu batinul batin disebut batinul batin, yang lebih dalam daripada batin. Sebab yang batin dalam ni, doktor boleh nampak tak? Doktor boleh nampak. Batin doktor boleh nampak. Dalam hati kita, dia buat MRI, dia boleh tengok setiap 1 sentimeter, setiap keratan badan kita tu dia potong tu dalam MRI kan. Okay. Aku salah kan? Nanti Wan gelap kat saya kan. Apa nama dia tu? Dia MRI kan. Masuk MRI tu. So dia boleh, kita lalu je. So dia boleh keluar. Dia boleh slice kita. Satu slice. Dia boleh tunjuk satu-satu. So sebab tu nampak detail. Sebab kalau X-ray dia nampak macam ni daripada depan, tetapi once dia slice dari atas sampai ke bawah, itu yang di slice adalah batin. Tetapi batinul batin, pergi MRI tak jumpa. Dia ada takabur. Okey, pergi ke MRI tengok doktor kata okey, fine. Dia tak ada takabur. Ya. Dia tak ada lah nanti. Sabar. Kita pun tengok alhamdulillah. Update lagi dalam kita punya FB kan, alhamdulillah doktor dah mengesahkan batin saya bagus. Batinnya bagus, tetapi batinul batinnya ada masalah. Baik, sebab itulah kenapa saya cerita ini. Baik. Zahirul zahir adalah aura yang kita lepaskan. Adalah gelombang yang kita lepaskan sampai orang boleh rasa.
Sampai orang boleh rasa dan boleh nampak. Contoh kan Nabi bila sampai ke Madinah, kulit Nabi, wajah Nabi orang tahu memang cantik, bercahaya dan segala macam. Tetapi apa kata sebetulnya Abdullah bin Salam ketika Nabi sampai, alima annahu laisa biwajhin kadzdzab. Alima annahu laisa biwajhin kadzdzab. Kami tahu bahawa pada wajahnya tak ada wajah penipu. Penipu ni muka dia kadang-kadang komen tu kan. Oh ya. Ya, kalau perlu pakai kopiah, pakai kopiah. Kalau perlu pakai jubah, pakai jubah. Kalau perlu pakai ridak, pakai ridak. Kalau perlu pakai celak, pakai celak. Itu lahir. Tetapi orang penipu, setengah orang dia nampak walaupun dia macam tu. Ya? Dan Nabi SAW kata Allah bin Salam sebelum yang lain, orang pandang alima annahu laisa biwajh. Sebab zahirul zahir Nabi itu sangat jelas. Saya nak cerita tadi golongan syuhada sebenarnya. Golongan syuhada dia kerana zahir dia sampai ternampak benda yang baik. Sebab itulah wajah orang mati syahid, dia senyum dalam manis yang bersangatan. Manis senyumnya, maknanya dia terkeluar kepuasan dan kegembiraan sebab dia musyahadah sesuatu benda yang kita tak musyahadah, satu benda yang kita tak saksi. Kita saksi ni lah, kita saksi duka, kita saksi apa perang, tapi dia nampak syurga tersebut ya. Banyak kan cerita. Saya pernah jumpa seorang, saya pernah cerita lah, bila dulu lama ni kan, kelas kita lama kan. Yang saya pernah cerita dia punya saya takut perempuan. Dia fikir nak buat baik, apa baik dia buat? Basuh telekung. Saya pernah cerita dalam kelas kita kan. Dia basuh telekung di arena Shell, Petronas. Walaupun Shell, Petronas yang susu memang ada, tapi dia cakap biasa basuh. Kerja dia tu je lah. So dia kena prepare spare, hantar, suruh kat rumah dia ada telekung yang memang wangi ya? Lebih harum daripada daya. Daya ini apa sekarang? Cari yang lain. Okey. Baik. Apa tadi? Dia masuk, dia wangi kan, letak. Jadi kalau sembahyang, best lah sembahyang kat nanti, telekung wangi ya. Biasanya pakai-pakai ya Allah nak tahan apa? Allah busuk panah ya Allah ya. Dia buat tu je. Dan area buat apa dia pergi kat surau, kat masjid ni ada dia buat. Itu je kerja dia. Ya. Tapi masa dia meninggal Allah, dia bagi ni, dia boleh sebut pada suami dia Allah, dia kata masya-Allah cantiknya. Cantiknya Allah, cantiknya. Dia sebut kalimah cantik ya Allah. Muka dia bercahaya. Suami dia kata tak pernah dia tengok macam tu. Dan tak lama tu dia sebut Allah la ilaha illallah, dia teruskan nafas yang terakhir. Maknanya Masya Allah, dia nampak apa yang kita tak nampak. Apa nama tu? Musyahadah. Musyahadah. Sebab tu kita kat sini ni okey, dia dah macam tak ada apa lah, ni sembang. Boleh ke? Cikgu mesti dapat hati kan. Cikgu ni sangat objektif memahami. Dia datang nak belajar, tiba nak sembang. Boleh. Satu benda yang saya perasan, di cerita semasa lah kan. Kita tengok orang di Gaza ya. Tadi kita dah doa kan. Kita doakan terus insya-Allah. Dan doa ni kita boleh baca sama ada sembahyang seorang, sembahyang jemaah. Pada rakaat akhir tu, kita datang doa pada Allah. Tapi saya perasan satu benda ya. Orang sebut ya, Gaza ni penjara terbesar di dunia. Betul kan? Itu bisa dengar kan? Memang betul, jahat kan? Sains jahat sangat. Open prison, ya, penjara terbesar. Tapi saya bila tengok ya, saya pergi sekali Jepun. Tetapi benda tu banyak melekat kat kepala saya, pengalaman. Secara spontan kita pergi kepada orang tua, orang budak-budak main bola kat tepi tu. Dan saya rasa bahawa kita boleh kata bahawa sebenarnya Gaza ni adalah zawiyah terbesar di dunia. Zawiyah ni ialah tempat suluk. Kalau orang soleh dulu, orang sufi dulu, dia bersuluk, dia ada zawiyah. Ya, kalau kita pergi ke
kalau kita pergi ke Bosnia ya Allah, tempat suluk bekas lah, ya. Sangat cantik sebab air dia, pemandangan dia, banyak uzawiyah dia buat tepi-tepi tempat zikir macam tu. Kita masuk kita rasa tenang kita rasa, ya. Baik, kenapa saya kata sebab kalau kita tengok ya, secara general, kita tak go spesifik, secara umum. Allah Akbar. Masa kita ziarah dia orang, masa dulu, sekarang ni Nadia Anuri kata, masa ni baru yang sebelum ni, dia kata gandakan lebih kurang 500-600 kali ganda apa yang saya tengok pada masa tu. Masa tu adalah lepas serangan bom juga, tapi sekarang gandakan 500-600 kali. Dan sekarang saya rasa dah 5,000 kali dah kot, berbanding apa yang saya tengok. Ketika kita tengok seorang ibu yang jaga anak dia yang terlantar dalam keadaan lumpuh, segala lumpuh, hancur muka ni, hancur tangan. Kita tengok, ya Allah, tak gamak nak tengok. Kita cuba nak alih, tak menangis, kita menangis. Ya, sebab kita duduk kat Malaysia kan. Malaysia, kita tahulah dia punya cuaca dia punya iklim dia, masuk iklim emosinya dan segala macam, ya. Dah berempat orang tak tekan mohon, tak alih-alih, ya Allah, berat penderitaanku, ya Allah, ya. Apa ujian Allah buat aku pada hari ini, ya Allah, berat sangat ke? Kita pergi Gaza baru kita tahu. Dan bila kita tengok, contoh saya cuaca tadi, hak benda yang kita ni kadang-kadang masalah sikit buat saja bagi masalah, mengada, ya. Layan sangat-sangat, ya. Dia orang ada sempat layan, tak sempat. Sampai ni Allah kita tahan daripada menangis. Dan ibu tu kata kepada dia, tapi jangan menangis. Kan biasa kita yang lupa dia orang kan. Jangan menangis, sabarlah kak. Dah, dia yang cakap kita jangan menangis. Kenapa? Sebab benda tersebut keluar bukan sebab lakonan. Sebab ini bukan lakonan dah sekejap. Tetapi kalau dah series 75 tahun tengah belajar, orang datang sepak, tendang semua, kemudian datang lagi esok, mereka buat sesuka hati, bukan sehari tetapi 70 tahun. Tetapi tengok sampailah pada hari ini kan, bagaimana cara dia. Saya interview Nadia Anuri. Dia cerita pada isteri dia, kat sekarang tak tahu ke mana isteri dia, anak-anak dia, tentang mati tahu. Tetapi cakap macam biasa. Kita dengar ni, Allah nak kontrol, ya Allah, janganlah menangis, bukan menangis, ya Allah. Saya dapati bahawa sebenarnya sebab dia orang yang kita tak sama. Dia masuk dalam zawiyah yang melatih hati, dan mereka lihat apa yang kita tak lihat. Mereka rasa apa yang kita rasa. Jadi sebab itu Masya Allah, kita tahu perbezaan tersebut, ya. Jadi sebab itu kita rasa sedih sangat kalaulah sikit-sikit sekadar nak boykot pun kita tak boleh buat. Nak derma tak bagi tadi, derma yang terikut kira pahit mama itu, ya Allah, ya, kira sana. Kita tak bagi pun. Tetapi janganlah bagi, sebab Israel tak boleh tembak budak tu kalau tak ada peluru. Betul tak? Tak boleh, mati semua. Dah. Kena pakai peluru. Peluru tu dia kena pakai duit. Duit tu siapa bagi? Amerika and business dia. Nak tak nak kita terima. Maknanya kalau nak juga silakan, ya. Maknanya tapi kita tahu ujung dia adalah sebab ada yang kata yang ayat ini halal, dia ada halal lagi. Memanglah halal. Tetapi ingat, halal boleh berubah. Kita orang yang jual kat DIY tu pisau, orang nak beli, boleh tak? Halal. Tapi memang seorang pembunuh yang memang kita tahu dia nak bunuh orang dan nak beli pisau kita. Apa hukum dia jual pisau? Pada masa itu untuk dia, pada waktu itu untuk dia, kita tahu hukumnya haram. Walaupun memanglah halal dah, tetapi kami tahu duit tersebut memang akan digunakan. Sebab kalau kita tak bagi duit, dia tak ada peluru, dia tak kena bunuh. Kita bagi, maka mereka boleh bunuh. Maka sebab itu Masya Allah, ya. Kita harap kita nampaklah benda yang, sebab saya tengok sekarang ni, kita rasa malu kan? Bukan kita. Orang Amerika yang tak Islam, tapi tahu, dia dah tahu cerita sebenar. Mereka tahu ini cerita sebenar, ini cerita yang mereka minta sampai. Dan apa mereka buat? Mereka boykot lebih keras daripada kita. Kita orang Islam, atas nama Islam, setiap benda yang mengurangkan tekanan cukup untuk supaya tak memberi kelebihan pada mereka.
Sebab tu, Masya Allah, tentang ni lah cakap, tak payahlah boykot, tak payahlah boykot. Apa lagi kita nak buat? Ya? Saya nak cabar orang, siapa cakap macam tu, tolong duduk kat mana-mana kedai yang tu, kita nak ambil gambar tengok. Dan apa orang kata? Fauzi kat situ tengok, dan kata jangan boykot. Ya? Tak banyak pun, sikit je kan. Dan bukan sepanjang masa. Ya, bukan sepanjang masa pun. Nanti dah semua dah. Dia sebenarnya bukan sepanjang masa, tapi kita cakap dalam pujuk sikit kan. Jadi itulah dia cerita dia kan. Jadi semua yang saya kasih sekalian, semua yang saya kasih sekalian, nampaknya tak sempat pun kita sentuh. Itu yang masalah tu kan. Baik, sebenarnya 3 kelompok yang di sini tadi Allah cerita dalam ayat 87 ialah kat sini. Allah undurkan ke belakang. Ini apa dia? Tamadi. Yang ni tamat akhirat, yang ni masa manusia mati. Ayat itu tentang 3 kelompok yang ada di sini akan berlaku ketika dia mati. So Allah spesifikkan ketika dia mati, maka 3 kelompok ini akan dapat melalui experience yang berbeza-beza. Kat sini dah memang result. Ni dah result lah. Okay. Dan nanti dah ada kat sini lah, dia masuk dalam syurga. Okay, syurga. Tetapi dia punya moral dia ialah ketika kita ada kat sini. Ya. So sekarang kita yang pilih. Sebab sini tak boleh pilih dah sebenarnya. Ini semua adalah ini adalah kita boleh pilih. Yang sini kita tak boleh pilih. Tak boleh pilih. Tak boleh pilih nak mati macam mana. Ya. Pada hari mati tak boleh pilih mati macam mana. Tetapi kita boleh pilih sekarang. Kalau kita nak ada kelompok ini kita kena buat. Kalau kita nak ada kelompok ini kita kena buat. Kalau kita nak ada kelompok ini kita buat. Dan dia akan melalui masa kematian dan yang ditebuk nanti di padang mahsyar di hari akhirat nanti. So itu dia punya gambaran kita punya gambaran besar surah Waqiah yang kita baca selalu ni. Semoga dia adalah nanti idea ni kita dah nampak dan kita akan habiskan insya-Allah ya. Jadi ingatkan habis di Jerantut. Bukan daya sebab Fat tak datang. Jadi saya rasa salah kan Fat kan. Jadi buat lagi Ustaz. Cikgu memanglah dia tak ada. Buat lagi Ustaz. Buat lagi dia datang. Buat sekali lagi saya datang. Ya. Insya-Allah. Kita pergi Bosnia pula kan. Dia boleh pergi, buat tak pergi kan. Baik. Okey. Jadi macam biasa, terima kasih semua, terima kasih yang bersama, terima kasih yang bersama. Apa maaf semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.